hari ni kita tengok dan kita sambung topik perbezaan antara fungsi ataupun function dan prosedur pada satu cara. Okey, kamu dah berkenalan dengan apa dia satu cara, apa dia tata susunan, apa dia pemanggil, apa yang dipanggil. Apa lagi kalau perbezaan antara dipanggil dan pemanggil, kalau dipanggil dia akan ada di penghujung satu cara dia tu ada perkataan return. Itu yang dipanggil. Kalau yang pemanggil dia tak ada. Okey, kita sambung tengok yang ni. Okey, perbezaan antara fungsi. Ingat ni, function and procedure. Okey, dua benda ni lah, fungsi dan prosedur. Apa dia fungsi, apa dia prosedur. Okey, dua jenis satu cara. Okey. Dua jenis satu cara iaitu satu prosedur, satu fungsi. Ini dalam bahasa Melayu lah, prosedur ataupun fungsi. Darah sekejap ada yang masuk. Okey. Jadi kita boleh bagi perbezaan antara prosedur dengan fungsi berdasarkan jadual ni. Kita boleh nampak apa beza dan apakah persamaan dia. Okey. Di sini kita boleh tengok kalau persamaan dia dari segi persamaan antara prosedur. Kalau buku teks kamu boleh buka muka surat 154. Okey, 154 kalau buku teks. Okey, kita tengok aspek perbandingan antara prosedur dan juga fungsi. Dari segi persamaan antara prosedur dan fungsi, dua-dua mengembalikan kawalan. Okey, dua-dua mengembalikan kawalan. Tetapi ada juga perbezaan dia. Okey, persamaan dua-dua mengembalikan kawalan. Kalau perbezaan pula, dia kalau prosedur dia hanya mengembalikan kawalan tapi dia tidak mengembalikan data. Okey, dan jenis data pulangan dalam sinteks adalah void. Kan saya cakap kalau void ni macam public static void main, itu adalah satu cara main. Okey, contohnya lah kan. Jadi kalau prosedur dia mengembalikan kawalan tapi dia tidak mengembalikan data, dan jenis data pulangan dalam sinteks adalah void. Badan tidak diakhiri dengan pernyataan return. Okey, itu untuk prosedur. Kalau fungsi, dia mengembalikan kawalan dan mengembalikan data juga. Okey, kalau fungsi dia mengembalikan kedua-dua, kawalan dan data. Kalau prosedur dia tidak mengembalikan data tapi mengembalikan kawalan sahaja. Kemudian jenis data pulangan dalam sinteks adalah ada integer, double, char, string, tata susunan ataupun objek Java. Badan bagi fungsi dia akan diakhiri dengan pernyataan return. Okey, itu beza fungsi dan juga prosedur. Persamaan mengembalikan kawalan. Perbezaan prosedur hanya mengembalikan kawalan, tidak data. Fungsi mengembalikan kawalan dan data. Kemudian penghujung di baris akhir badan dia akan ada perkataan return. Okey, kita tengok di sini. Sinteks sinteks bagi prosedur dan juga function. Saya sebut bahasa Inggeris senang lah. Procedure and function. Bagi sinteks prosedur, dia akan ada macam ni lah. Contohnya static void nama prosedur. Nama prosedur ni ialah nama tata susunan namanya. Nama satu cara. Okey, static void nama satu cara. Kemudian dia akan masukkan jenis data ataupun nama parameter kat sini kan. Okey, nampak tak? Kurungan, lepas tu ada square bracket tu. Okey, itu untuk sinteks bagi definisi. Contoh dia macam ni. Nak bagi faham kita tengok macam ni. Static void cari jumlah. Cari jumlah ni kan nama satu cara. Jadi dia adalah nama bagi prosedur ni. Kemudian dia ada integer int x ni parameter dia ni. Jenis data dan parameter dia ataupun jenis data ataupun boleh ubah dia.
Kemudian ada dia punya badan dia tu ada operasi, ada pernyataan dekat situ kena buat apa. Okey, kalau untuk function, dia punya sinteks definisi dia yang static, jenis data, nama fungsi ataupun nama fungsi ni sama juga dengan nama satu cara. Kemudian ada jenis data dan parameter. Tengok contoh macam ni lah. Tengok contoh di mana static. Tadi kat sini static void. Procedure. Function static in. Cari jumlah tadi ialah nama satu cara. Kemudian ada parameter dia lah. Okay, ada jenis data dan juga parameter. Kemudian ni adalah badan dia. Kemudian nampak tak beza sini, dekat sini dengan sini dia ada return. Kalau kamu masih ingat, kalau bila kata return dia akan dia akan mengembalikan data. Yang hari tu ingat tak bila return kita kembalikan data nama. Sekejap tengok ada. Itu maksud yang ni. Yang kita dah cover ni kan. Dekat sini bila dia kata masukkan nama, kononnya nama dia Izara. Saya bagi contoh itu Izara. Nama Izara tu bila return, kemudian dia pegang nama tu, dia simpan, dia akan ulang. Dan bila return, Izara tu adalah data. Data tu yang disimpan dan diulang. Kalau saya cakap void tadi, dia mengembalikan kawalan sahaja, dia tidak mengembalikan data. Dia akan patah balik naik atas juga. Tapi dia tidak mengembalikan sebarang data. Dia hanya mengembalikan kawalan. Kawalan lah naik turun tu. Yang ni dia akan kembali bersama data. Contohnya tadi nama kan. Okey, ataupun yang ni dia akan bagi return jawapan. Apa X tu mungkin ada nilai ni 1, ni 2, ni 3. Contohnya return. Nilai 3 tu akan dikembalikan untuk dia buat operasi seterusnya. Itu maksudnya mengembalikan kawalan dan data. Yang ni dekat sini dia hanya bagi integer jawapan. Contoh ni 1, ni 2. Bila campur jadi 3 dia akan terus print saja. System.out.print jawapan jadi akan print 3. Jadi dia hanya mengembalikan kawalan sahaja. Dia tidak mengembalikan nilai. Data dia akan dekat sini saja. Okey, itu beza procedure dan juga function. Satu cara main, satu cara lain-lain. Kemudian sinteks panggilan dia macam ni lah. Nama procedure, jenis data, nama parameter ni lah. Ni. Cari jumlah, ini contoh panggilan dia lah. Ini adalah nama procedure ataupun nama satu cara. Kemudian ni jenis data dan parameter dia. Okey, yang ni pula beza untuk function. Dia akan letak jenis data pun boleh ubah. Boleh ubah sama dengan nama fungsi ataupun nama satu cara. Inilah tengok contoh sini, senang. Okey, ini adalah jenis data. Kemudian ni adalah parameter ataupun boleh ubah sama dengan nama satu cara ataupun nama fungsi, kemudian duduk kurungan dan jenis data atau parameter. Okey, itu perbezaan antara fungsi dan prosedur. Function atau prosedur. Itu dua benda sebab yang ni pun kadang-kadang akan masuk dalam exam. Dia akan tanya yang mana function, yang mana prosedur. Yang penting kamu ingat function akan ada return. Dia ada return maksudnya bila ada return dia akan mengembalikan data. Bila tak ada return maksudnya dia hanya mengembalikan kawalan, dan bila dia hanya mengembalikan kawalan maka dia adalah prosedur. Berbeza dengan fungsi tadilah. Okey, kita tengok. Okey, kalau ikutkan secara umumnya kita tengok sinteks bagi function dengan prosedur ni sama, tapi bezanya di baris akhir tu. Di baris akhir bagi function dia ada return untuk memulangkan data. Jadi data boleh dipulangkan sebagai hasil ungkapan. Okey, nilai dalam pemboleh ubah ataupun nilai pemalah ataupun nilai data itu sendiri. Okey, itu bezanya antara fungsi dan prosedur. Function and prosedur dia nampak macam sama sebenarnya. Okey, dia nampak macam sama dekat sini. Tapi dia akan ada beza dekat badan dia tu.
Bila dekat badan function dia ada return, tapi bila kat badan prosedur dia tak ada return, dia akan ada system.out.println contohnya lah kan. Macam itulah. Okey, kita boleh tengok kat sini masa bila kita boleh menggunakan prosedur dan masa bila kita nak guna function. Okey, contoh kalau kita nak guna function. Okey, bila saya tanya sebut je function, ingat function dia mesti ada return. Kau pegang pada satu benda untuk kamu ingat tu tak apa dah. Okey, bila function, ingat dia ada return. Okey, kita akan kita akan gunakan function apabila data yang telah diproses perlu disimpan dalam badan pemanggil. Data yang telah diproses akan contoh dia macam tadi yang hari itulah. Nampak tak? Nama tu, nama yang kita tadi kita dah masukkan nama Izara tu. Izara tu dia akan return dan disimpan dalam badan pemanggil. Kan dia ni yang panggil, jadi akan disimpan di sinilah. Itu maksud dia kalau function. Bila function, bila ada return, data disimpan dalam badan pemanggil. Yang ni dipanggil. Ini memanggil ataupun pemanggil. Kalau ingat balik. Okey, itu salah satu dia punya apa orang kata petunjuk. Petunjuk yang kedua, data yang telah diproses akan digunakan lagi oleh pemanggil. Macam saya cakap tadi, nama Izara tadi. Ulang-ulang. Okey, masa bila dia akan gunakan lepas dia dah pergi ke sini. Okey, nampak tak? Dia akan alamat sebenarnya get alamat nama. Nama tadi Izara tu lah maksud dia. Kita akan gunakan balik nama Izara tu. Okey, kita akan pergikan ke get alamat. So, jadi kat sini dia akan print, nampak tak? String n. String n tu untuk nama tu lah. Jadi, system.out.println n. N tu ialah nama Izara yang disimpan tu. Izara, sila masukkan alamat. Okey, dia masukkan alamat. So, alamat tu akan disimpan. Ulang balik dia. Data tu disimpan lagi. Lepas tu Izara tu digunakan lagi dalam get telefon nanti tu dia akan, yang ini yang kita katakan data digunakan lagi dalam badan pemanggil. Itu maksud function. Okey, seterusnya petunjuk seterusnya, data tersebut mungkin digunakan oleh satu cara main. Okey, mungkin digunakan oleh satu cara main ataupun satu cara lain. Okey, lagi satu, satu cara digunakan untuk meminta input. Macam tadilah Izara, sila masukkan alamat, contoh. Okey, kemudian satu cara tidak memaparkan hasil atau menyimpan hasil di mana-mana. Okey, tidak memaparkan hasil atau menyimpan hasil di mana-mana. Itu adalah function. Okey, kita tengok contoh function. Okey, static in minta nombor, kemudian ada nilai. Sebenarnya kat dalam ni bila ada macam ni maksudnya parameter je lah. Mesti ada parameter, tapi sini tak ada apa-apa lah. Jadi kemudian ni masuk kepada badan dia, java.util.scanner. Bila ada baris ni, apa maksud dia? Bila ada je system.in ni, saya tanya kali ketiga ni scanner ni. Okey, apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Tak ingat dah. Kan? Apa maksud java.util.scanner system.in tu? Maisara? Hampa ni ke fokus ni alik. Apa maksud scanner java.util.scanner tu? Macam output bukan ni? Apa pula output? Saya nak syok panggil pula ni. Maliana?
Agak-agak apa maksud ni? Berapa apa ni java.ut.scanner scanner sama dengan Tanda, new. tanda. Apa dia? Dia pergi tandas tak? Dia pergi tandas. Oh, pergi tandas pula. Oh, ada orang tolong jawab. Okey, saya panggil apa? Cik Ah. Oh, Cik Ah. Ni pergi tandas juga ke Cik Ah? Tak respon tu Cik Ah ni pergi toilet juga ke? Maisara takkan hari tu dia dah faham dah. Lepas tu dia lupa. Siapa boleh bagi jawapan apa maksud dia? Yun ada ko yun. Okey Yun. Apa maksud java.ut.scanner sama dengan new java.ut.scanner system.in. Pak panjang aku. Lah nak buat macam mana? Apa maksud dia? Yun. Dia buka aplikasi aku. Apa dia? Dia buka aplikasi ya. Dok. Hei, mudah lupa tu lampu ni makan semut ni Ustaz. Bila ada java.ut.scanner bagai, bila ada perkataan scanner, ada system.in, maksudnya menerima apa? In tu apa maksud dia? Input Ya, menerima input daripada siapa? daripada static tu. Kan? Daripada pengguna. Orang. Pengguna. 10 juta kali saya tanya soalan. Saya rasa setiap kali ni saya akan tanya supaya kamu akan ingat. Okay, tapi tak ingat-ingat juga. Aduh, hai. Okay. Cikgu kena tanya setiap hari. Cikgu tanya jangan-jangan lupa. Jarang pun selang per hari je. Boleh lupa kot lah berbulan-bulan. Okay, ingat lagi sekali bila ada je baris ni java.ut scanner sama dengan new java.ut.scanner system.in. Ini bermaksud, termasuk ni number sama dengan scanner.nextin. Maksud next in ni ialah data yang akan dimasukkan oleh pengguna tu dalam jenis data integer. Okey, dia akan ada next in, next line, macam itulah. Okey, maksud di sini tambah pula ada pula dia punya kata kunci system.in. Ini maksudnya sistem kita tu akan memerlukan ataupun pengguna akan memasukkan sendiri input. Tu maksudnya ni, ataupun saya gunakan ayat menerima input daripada pengguna. Dalam erti kata lain, pengguna yang akan masuk ke input. Okey, itu maksud java.ut.scanner. Okey, saya sambung balik. Ini adalah function, ini adalah fungsi. Bila fungsi, dia akan ada return. Bila ada return, nilai return yang apa yang dia return, dia akan returnkan nombor. Inilah norm. Okey, dia akan return, dia akan pilih kepada badan satu cermin. Okey, ini contoh atau cara segmen kod bagi function yang pertama. Okey, yang kedua, in jumlah nombor, in x, ini adalah apa? Ini adalah parameter. Dia ada jenis data dan parameter dia. Kemudian in jumlah sama dengan x tambah y. Lepas tu ada lagi return, maka ini adalah, bila ada return dia adalah function. Return sebenarnya dia akan pulangkan. Okey, petunjuk ni lah menunjukkan dia adalah function. Jadi kita boleh tengok pula bila kita dah kenal function, kita tengok prosedur pula. Macam mana kita nak kenal tu adalah prosedur. Soalan kadang-kadang memang dia tanya. Dia bagi atur cara macam ni. Kena pasti yang manakah fungsi, yang manakah prosedur. So kamu kena kenal. Jadi kat sini ada prosedur, ada berapa, function ada berapa dalam atur cara ni? 2. Ya ke 2? Ya. Ni kat mana ni? Terlari pula dah. Oh, termasuk buku teks digital tingkatan 2 tadi. Sorry, kelas tingkatan 2. Ada berapa return dekat situ?
Muka surat muka surat 153. Ada berapa return dekat dalam atur cara ni? Jangan guna pen merah sikit, boleh nampak. Tak nampak ke? Tak melekat. Guna merah lah. Okay. Ni ada 1, 2, 3. Ada 3 return. Maksudnya dekat sini ada 3 function. Okay. Ini adalah 3 function. Lepas tu prosedur dia kat sini. Ni prosedur public static void. Okay. Itu je kita nak kenal dia. Okay. Apa tadi? Sekarang kita nak tengok prosedur. Okey, prosedur dia punya petunjuk yang pertama ialah satu cara digunakan untuk membuat paparan sahaja, tidak seperti mesej kepada pengguna. Maksud dia membuat paparan saja ni lah. System.out.println. Ni nampak tak? Dia hanya buat paparan je. System.out.print jawapan. Jadi dia akan menghasilkan output jawapan dia 3. Itu maksud dia hanya memaparkan. Okay, prosedur hanya membuat paparan sahaja seperti mesej kepada pengguna. Kemudian hasil proses digunakan dalam satu cara sekali sahaja dan tidak diperlukan lagi. Okay, digunakan sekali saja hasil proses itu dan takkan guna. Contoh macam ni lah. Static void. Okay, ni dia dah bagi dah keywords kat sini. Okay, dia bagi void. Kemudian system.out.print hello dunia. Jadi dia hanya akan memberi paparan hello dunia saja. Okay, itu maksud prosedur. Okay, jelas prosedur dia akan guna void saja. Dia memaparkan saja. Kalau function dia akan return. Itu dia punya keywords. Kamu kalau ingat dia punya keywords tu, saya rasa insyaAllah kamu tak ada masalah nak kenal pasti yang mana function, yang mana prosedur. Okey, contoh yang ni dia bagi static void hello string nama. Okey, ni adalah parameter di mana ada string jenis data, ni nama ialah parameter boleh ubah. Kemudian system.out.print hello nama. Jadi yang ni samalah, dia akan membuat paparan hello Maisara contohnya lah kan. Okay, yang ketiga, static void cari jumlah int x, int y. Okay, int jawapan sama dengan x tambah y. System.out.print dia akan printkan jawapan tadi ni lah. Kita tengoklah berapa nilai x, berapa nilai y, dan jawapan tu yang akan dicetak, yang dipaparkan. Itu contoh prosedur. Okey, ni ada void. Okey, dalam jadual di bawah, fungsi minta nombor ialah memulangkan integer. Kaji kod definisi fungsi minta nombor. Okey, dia kata kat sini fungsi minta nombor ialah memulangkan integer. Minta nombor ni kat sini tadi. Satu cara minta nombor. Ni. Minta nombor. Okey, lepas tu dia kata fungsi minta nombor ialah memulangkan integer. Dekat mana kita boleh tahu dia memulangkan integer? Sebab dekat dia punya arahan tu dia dah bagi dah. Static int. Dia tak letak static void kan? Ini adalah fungsi, sebab tu dia kata adalah fungsi. Static int minta nombor. Lepas tu ada dia punya kurungan ni. Kemudian ini badan dia return 100. Kat sini dia letak parameter dia. Parameter dia tak letak. Tak ada nilai. Jadi dia just letak dekat body dia return 100. Okey, integer tersebut perlu disambut. Okey, integer ni perlu disambut dengan mengumpulkan kepada, maksud mengumpulkan tu dia mesti akan ada tanda sama dengan. Tu maksud. Di sini nilai di sini akan diumpulkan di sini. Jadi macam buku orang pula.
Contohnya lah, maksudnya umpukkan kan. Okey, jadi integer tersebut perlu disambut dengan mengumpukkan kepada pemboleh ubah integer. Okey, contoh dia macam di bawah ni lah. Okey, berdasarkan contoh dalam jadual, X digunakan sebagai pemboleh ubah. Okey, maksudnya dia kata integer nilai data, kemudian dia kata pemboleh ubah dia gunakan X. Dia sepatutnya macam ni lah. Integer X. Untuk menyimpan nilai yang dipulangkan. Okey, contoh cara disimpan fungsi tu, kamu nampak tak? Declarekan integer X. Kemudian X tadi tu sama dengan minta nombor kurungan, kemudian system.out.print X. Okey, yang ni adalah panggilan yang betul. Yang ni salah, integer X terus masuk minta nombor kurungan. Dia tak umpukkan. Yang ni yang kita kata umpukkan ni. X sama dengan minta nombor. Minta nombor. Ini dia umpukkan. Minta nombor ni dengan X ni diumpukkan kepada nilai minta nombor ni lah. Okey, yang ni dia tak ada umpukkan tu, X tu. Jadi system.out.print lah. Jadi yang ni adalah salah. Okey, inilah cara kita nak memanggil fungsi. Nak panggil fungsi dengan betul. Okey, yang ni agak confuse sikit lah. Tak apa, insyaAllah. Okey, kita tengok contoh dekat sini dia bagi. Tulis satu atur cara perisian komputer yang menggunakan atur cara fungsi get nama. Okey, fungsi get nama untuk meminta nama pengguna. Okey, nama tersebut tidak akan dipaparkan dalam fungsi. Sebaliknya, nilai itu akan dipulangkan kepada prosedur main untuk dipaparkan. Yang ni kan cerita dia sama macam yang Izara tadi itulah. Okey, dekat dalam satu cara fungsi, nama tu tak akan dipaparkan. Tapi nama tu akan dipegang dan disimpan dalam prosedur main, satu cara main. Jadi satu cara main yang akan paparkan nama tu. Okey, contoh output dia macam ni lah contohnya. Dia akan jadi macam ni. Masukkan nama Nadia. Salam sejahtera Nadia. Okey, nama Nadia tu lah yang disimpan. Macam tadi, sama macam Izara macam nama Izara tadilah. Dia kata masukkan nama Izara. Kemudian dia tulis Izara, masukkan alamat. Macam itulah nama Nadia tu yang disimpan. Okey, macam mana kita nak buat dia punya atur cara untuk mendapatkan output macam ni? Atur cara dia macam ni lah. Okey, untuk menghasilkan jawapan, hasilkan projek dengan nama projek perisian komputer. Gunakan nama package perisian saya, gunakan nama kelas myClass. Dalam myClass masukkan kod macam ni. Okey, yang ni package perisian saya. Okey, ini adalah kepala bagi atur cara ni. Ni adalah badan dia. Okey, kelas public class myClass. Nama kelas ni ialah myClass. Nama kelas ni ialah myClass. Okey, kita start. Static java.util.scanner new java. Dia dah keluar dah yang ni. Bila dia dah keluar yang ni, system.in maksudnya menerima input. Saya ulang lagi, menerima input daripada pengguna. Okey. Sebab apa dia duduk dekat luar, dia tak duduk dekat dalam mana-mana satu cara. Sebab bila dia duduk dekat luar, dia akan melaksanakan semua sekali. Kalau saya kata saya letakkan atur cara ni dekat dalam satu cara ni, dia hanya buat yang ni saja. Yang dekat sini dia takkan benarkan. Padahal kat sini ada masukkan nama. Okey, jadi bila dia duduk kat luar, dia akan laksanakan di sini untuk satu cara ni dan satu cara ni. Sebab tu dia duduk di luar. Okey, satu cara ni ada satu cara main. Okey, di sini boleh tak kamu nyatakan yang manakah prosedur? Baris berapa Amal? Saya tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Okey, dekat baris berapa prosedur? Siapa boleh bagi jawapan kat saya? Prosedur yang mana satu? Yang mana prosedur, yang mana prosedur, yang mana fungsi, function? Hai, krik-krik je ni, ada orang ke pakat buka info lepas tu pergi bersepah merata ni? Kan? Line slow. Prosedur Prosedur yang mana? static Java dot yang tu No. Yang tu bukan. Static java.ut ni adalah ni untuk kita terima input. Prosedur yang mana? Prosedur dia ada dua je antara prosedur dengan okey, saya bagi yang ni Okey, yang ni ialah A, yang ni adalah B. Yang mana prosedur, yang mana function? A. A tu B prosedur. A prosedur. A Prosedur. sebab apa dia prosedur? Sebab Add sama dengan get nama. No. Ya, A memang betul prosedur. A ialah prosedur. Tapi kenapa kamu kata dia prosedur? Dan System out punya duit tu. no, dia ada dekat situ. sebab dia ada string. Bukan. Sebab dia ada void. Void. Bila ada void, maksudnya dia tidak akan memulangkan data. Yang ni adalah function. Kenapa dia ada function? Apa keywords dia yang kamu kena ingat? Bila function dia mesti ada satu perkataan tu. Wajib ada perkataan tu. Yang mana? String. No, yang ni pada string. Ni pada string. Return. Ada return. Bila ada return je, okey ingat. Dia adalah function. Okey, kamu ingat salah satu je sebenarnya. Kalau kamu tak ingat yang ni, kamu ingat yang ni. Okey, yang ni function. Yang ni function ke prosedur? Oh, bila ada return. Okey, yang ni maksudnya ini adalah function. Yang ni adalah betul lah. Yang ni adalah function, ini adalah prosedur. Itu je. Prosedur ni dia akan ada void. Itulah. Okey, ingat yang tu. Okey, berbalik kepada ni saya tanya je kat kamu. Jadi, maksud dalam arti kata lain, prosedur ni adalah satu cara main. Dan function ialah satu cara lain. Itulah sebenarnya sebab dia nama, dia macam banyak nama ni. Satu cara main. Satu cara main adalah prosedur. Satu cara lain adalah function. Okey, kemudian ini adalah contoh atau cara di mana kita nak dapatkan output macam ni lah. Macam mana kita nak dapatkan output macam ni? Masukkan nama Nadia, salam sejahtera Nadia. Okey, di sini, di dalam sini dia declare string X. X sama dengan get nama. Yang ni saya kata tadi tu. Umpukkan. Kita umpukkan nilai X pada get nama system.out.println salam sejahtera X. Okey, yang ni sebelum kamu nak print ni, yang benda ni dia kena, ingat tak saya kata yang ni yang pemanggil. Dia akan petik kawan ni dulu. X sama dengan get nama. Jadi dia akan petik nama dekat satu cara lain ni. Jadi system.out.print masukkan nama. Dekat sini dia masukkan nama Nadia kan. Okey, Nadia. Kemudian dengan nama Nadia tu dia akan return. Okey, lepas dia return tu baru dia akan print salam sejahtera Nadia. Okey, yang ni yang saya katakan dalam sama macam hari tu. Yang mana kamu akan print dulu. Contoh dia tanya apakah output? Apakah output? Kalau kamu jawab system.out.print salam sejahtera apa ni dulu, ni nombor 1, ni nombor 2, jadi kamu salah. Okey.
Kamu kena ikut aturan, kamu kena baca dan faham atur cara dekat sini. Bila dia kata X sama dengan get nama, lepas tu system.out.println salam sejahtera X. Kamu nak, macam mana kamu nak print salam sejahtera X tu sebab nama tu kita tak masukkan lagi. Kan dia tak boleh nak print ni dulu. Jadi dia kena selesaikan yang ni dulu. X sama dengan get nama. Get, bila dia dah kata dia petik nama get nama, terus kamu pergi ke satu cara lain get nama tu. Selesaikan pernyataan dalam tu, system.out.print masukkan nama, boleh nama Nadia ke, nama Mak Yun ke. Jadi dengan nama Nadia ataupun nama Mak Yun tu, dia simpan data tu, dia return, dia bawa ke sini. Okay, dia simpan data tu, jadi dia akan printkan salam sejahtera Nadia. Okay, faham tak? Hello? Oh lah. Ya, faham cikgu. Hai, ampun ni risau saya tu tak. Sama, dia kan sama macam yang hari tu. Mana? Dia sama macam yang hari tu. Siapa yang tak masuk? Dia sama macam yang ni. Dia berulang-ulang. Dia akan panggil. Kalau kamu tengok yang ni. Okay. Dia letakkan nama sama dengan get nama. Jadi dekat sini dia letak nama, alamat telefon. Dia tak letak XYZ. Okay. Dia letakkan sebagai pemboleh ubah nama. Dia bagi dia umpukkan kepada get nama. Bila kamu baca soalan ni, tiba-tiba dia minta output, kamu type je, kamu tulis terima kasih, sila semak, nama apa semua. Kalau kamu print yang ni dulu memang salah. So kamu kena buat yang ni dulu semua. Okay, mula-mula tadi kan get nama, dia akan pergi kepada get nama dulu. Okay, masukkan nama Izara. Dengan nama Izara tu dia return, dia patah balik. Oh, ada lagi nak alamat. Pergi alamat, daripada get alamat, kamu pun pilih dekat get alamat. Lepas tu dia ada letak sini string n, get alamat, dan di dekat sini dia printkan n. N tu ialah nama yang disimpan, data yang disimpan tu diprintkan, jadi akan keluar Izara, sila masukkan alamat. Kemudian dengan data alamat tu, dengan alamat data yang dia dapat tu, dia return, pergi balik. Lepas tu dia buat pula operasi ni, telefon sama dengan get telefon. Nama yang dia simpan tadi tu dia akan terus dia bawa juga kepada get telefon. Okay, dari situ sila N ni maksudnya Izara, sila masukkan telefon. Kamu pun masuklah 1012345678. Dengan nombor telefon tu kamu returnkan balik, lah balik ke sini. Dah tak ada dah kan? Dah tak ada kat sini yang dia nak panggil. Dia terus dah buat operasi print semua ni. Bila dia buat dia print ke segala ni akan keluar terima kasih, sila semak. Barulah keluar nama yang kamu masuk. Nama tadi Izara. Lepas tu dia print alamat Tongkang Yat. Okey, telefon 0123455678. Itu maksud kamu kena faham untuk baca atur cara ni. Kamu jangan print yang ni dulu. Kamu kena selesaikan yang ni. Print hak ni dulu. Last kali baru print yang atas. Cerita dia sama lah macam dekat bawah tadi. Dia bukan print baris yang atas dulu. Dia kena tengok aturan pada atur cara tu. Okay, nampak tak? Masukkan nama Nadia, baru salam sejahtera Nadia. Walaupun salam sejahtera Nadia duduk bawah, dalam atur cara ni kat sini memang duduk atas. System.out.print salam sejahtera. Tapi nama tu kita tak masukkan lagi, macam mana dia nak print? Jadi kita kena panggil dulu. Kita panggil dekat satu cara lain ni, diselesaikan, dah dapat nama input dari pengguna tu, baru kita pegang data tu, simpan dan baru kita print. Okay, itu maksud atur cara ni. Okay, saya harap kamu faham lah. Kamu janganlah pergi print ni dulu. Konon-konon soalan, kadang-kadang memang dia tanya soalan output. Dia nak tengok lah kamu berarti baca tak atur cara ni. Okay. Jadi kamu kena tahu dulu, dia akan ingat cerita pasal pemanggil, dipanggil, siapa kena panggil. Yang ni dia panggil kawan ni. Ni yang dipanggil. Okay. Dipanggil ni akan memberi data dia kepada badan pemanggil. Okey, dekat sini kita tengok. Perhatikan bahawa pengisytiharan get nama mesti mempunyai jenis data pulangan string. Sebab nama kan, nama mesti dah guna.
string, dia takkanlah nak guna integer. Kemudian badan get nama, ni badan get nama mempunyai pernyataan badan get nama mempunyai pernyataan return scanner.nextLine yang memulangkan string, dan dalam main nilai yang dipulangkan diumpuk kepada pemboleh ubah string X. Jadi penyataan umpukan adalah X sama dengan get nama yang ni lah. Okey, di sini dia declarekan X tu adalah get nama dalam jenis data string. Okey, kita tengok contoh fungsi-fungsi utility dalam Java. Dalam Java ni ada banyak fungsi. Okey, contoh bila ada max. Okey, max.square double n maksudnya dia akan memulangkan hasil punca kuasa 2 untuk nilai n. Okey, macam inilah contoh dia. Okey, ini adalah contoh dia. Ni untuk hasil punca kuasa 2. N tu dia saja bagi nilai je. Okey, kalau max floor. Kalau max floor memulangkan integer paling dekat tetapi kurang atau sama dengan nilai n. Okey, contohnya dia bagi tadi max.floor 2.7, dia akan memulangkan 2. Kalau max.floor negatif 2.7, dia akan memulangkan negatif 3. Yang mana terdekat lah integer yang paling dekat tetapi mesti kurang atau sama dengan nilai n. Ni kita ibaratkan sebagai nilai n lah. Okey. Tetapi kurang, dia mesti kurang. Dia tak boleh bagi 3 lah kat sini. 2.7. Dia memulangkan nilai 2. Dia tak memulangkan nilai 3 sebab dia nak kurang daripada 2.7 tu. Jadi kita akan ambil yang 2 lah. Kita tak akan ambil 3. Walaupun 3 tu sebenarnya lebih dekat kan. Tapi dia nak kurang. Okey, tu adalah max floor. Okey, kemudian max round. Max round pula memulangkan nombor n setelah dibulatkan kepada integer terdekat. Kalau nama round ni mesti biasanya akan bundarkan lah. Okey, contohnya max.round 2.7 memulangkan 3. Okey, yang ni bila kita bundarkan kepada nombor terdekat. Kalau 2.3 kita akan memulangkan nilai 2. Yang ni kamu tahu lah kot kan, matematik. Ayalah matematik. Kemudian mat.max maksudnya double m double n memulangkan nombor yang lebih besar antara m dan n. Contohnya max 100,10 memulangkan 100. Kenapa dia memulangkan 100? Sebab dia kata nombor yang lebih besar antara m dan x. Contohnya yang ni ialah m dengan n. Jadi dia kata nombor yang lebih besar 100 lah. Jadi dia akan pulangkan dengan 100. Itu adalah maksimum. Okay, max.maximum. Kalau max.minimum mesti dia akan memulangkan nombor yang lebih kecil. Jadi nilai dia ialah 10. Okey, ini adalah contoh-contoh istilah. Okey, max.floor lah. Okey, benda-benda ni max.min. Bila kalau kamu jumpa dalam tu cara lah, ada benda-benda macam ni jumpa. Ini kamu kena faham lah apa maksud dia. Okey, contoh di sini. Tulis atur cara yang menerima 2 integer. Okey, atur cara tu menerima 2 integer dan tentukan nombor integer yang lebih besar menggunakan fungsi max.max. Okey, dia ada 2 integer. Tentukan integer yang lebih besar. Jadi kita nak tahu ni, bila kata integer lebih besar, kita tahu kita akan guna max.max. Dan dia punya output kan macam ni lah. Masukkan nombor 199, masukkan nombor 2 100. Jadi 100 adalah lebih besar. Yang ni output yang kita nak. Jadi macam mana kita nak buat atur cara untuk mendapatkan output macam ni. Okay, output dia, output pula. Dia punya atur cara ni macam ni lah.
Okey, static.util.scanner. Yang ni bila ulang banyak-banyak kali maksudnya kita akan masukkan nilai data sendiri. Inilah kita akan masukkan. Bila sistem keluar, masukkan nombor 1. Kamu yang masukkan 99 tu. Masukkan nombor 2. Kamu masukkan 100. Inilah arahan ni untuk kita. Pengguna akan masukkan nombor sendiri. Itu maksud dia. Kemudian kita akan declare public static void main string. Lepas tu double norm1, norm2. Kenapa kita guna jenis data double? Sebab ada dalam Java kita guna double. Kalau dalam Python kita guna float. Double ni sebab dia adalah nombor ni, nampak tak? Perpuluhan. Mungkin kat sini 99.5 ke, 0.0 ke. Okey, maka dia adalah jenis data double. Kita declarekan double norm1, norm2 sebab kita akan dua nombor. Kemudian system.out.println masukkan nombor 1. Okey, ini yang output yang pertama. Lepas tu pengguna pun akan masukkan norm1 sama dengan. Ini arahan di mana pengguna akan memasukkan data. So, pengguna pun masuklah 99. Okey, kemudian akan keluar pula system.out.println masuk ni norm2 sama dengan scanner.nextInt. Ini pun arahan di mana pengguna akan masukkan, kita masukkan 100. Jadi sistem akan keluar system.out.println dengan arahan max norm1, norm2 tambah dengan adalah lebih besar. So dia akan keluarlah macam ni. 100 adalah lebih besar. Inilah max norm1, norm2 ni. Maksudnya kita pilih 100 adalah lebih besar. Okey, ini adalah contoh arahan bagi apa ni kata max. Inilah. So kamu kena ingat max untuk berbelit-belit. Max ataupun max.min.round.floor square. Jadi kamu kena ingat dia untuk apa. So dari situ kita akan masukkan. Sebab kadang-kadang dia bagi atur cara macam ni. Okey, nyatakan output. Okey, maksud dia apa? Kamu kena nyatakan output dia lah. Okey, ataupun dia tanya apakah max norm1, norm2 ni menunjukkan apa. Okey, ini kita nak mencari nombor lebih besar antara dua nombor lah. Nombor terbesar antara dua nombor. Okey. Okey. Topik ni, topik function dan prosedur setakat itu sahaja. Saya harap kamu jelas lah. Nampak tak apa yang dikatakan, apa tadi function, apa dia prosedur.